Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 179. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan peluang kepada kita untuk bersama-sama dalam sesi kita, insya-Allah. Dan yang keduanya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita, memberi kelapangan hati kepada kita. Alam nashrah laka sadrak. Moga-moga Allah Taala akan mudahkan kita untuk kita memahami Al-Quran dan juga semua apa-apa yang berkaitan dengan Islam, insya-Allah, sama ada datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah bersama-sama kita di muka surat yang ke-179, iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-Anfal ayat 17 sehingga ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan juga yang memberi feedback tentang suara dan juga tentang mutu video kita pada kali ini. Jadi insya-Allah kita sekarang sedang berbicara tentang peperangan Badar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat ini, iaitu surah Al-Anfal ini, selepas daripada peristiwa Badar, iaitu selepas daripada peperangan Badar. Dan oleh kerana itulah maka ulama-ulama telah menyebutkan bahawa untuk kita memahami benar-benar surah Al-Anfal ini, maka sangat-sangat cantik kalaulah kita dapat memahami apa yang berlaku semasa peperangan Badar. Kerana para sahabat yang memperolehi ayat ini, yang diturunkan ayat ini kepada mereka pada masa tersebut, mereka baru sahaja melepasi peperangan Badar. Kalau kita baru sahaja melepasi satu perkara yang besar dalam hidup kita, maka perkara itu sedang terkenang-kenang dalam hidup kita, dalam pemikiran kita. Maknanya para sahabat semasa ini mereka sangat-sangat gembira, tetapi kegembiraan mereka itu ialah tiba-tiba terkejut. Kenapa? Kerana dalam masalah pembagian harta ni, maka tiba-tiba mereka berlakulah sedikit kekecohan, kita katakan, di antara sahabat-sahabat ni, di antara yang muda dengan yang tua, yang depan dengan yang belakang, otai tak otai dan sebagainya kan. Jadi adalah sedikit, bukannya dahsyat, tapi Allah Subhanahu Taala terus menegur mereka, dan Allah Taala terus menyebutkan beberapa sebab lah, kita katakan, bagaimana dulu kamu macam ni, kamu macam ni, kamu macam ni, kamu macam ni kan, sebelum daripada kamu pergi. Dan semasa berlakunya peperangan, kamu ingat tak kan, tiba-tiba sekarang ni kamu mengatakan bahawa ini adalah seolah-olahnya ini milik kamu berhak untuk mendapat harta ini dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Taala bangkitkan, sebutkan. Jadi setengah ulama mengatakan ayat yang sedang kita baca pada kali ini adalah perkara yang keenam. Perkara yang keenam, iaitu kenapa sepatutnya kamu tidak boleh merasakan bahawa harta yang kamu perolehi ini pertama kali dalam sejarah peperangan yang pertama sekali berlaku di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jadi orang musyrik pada masa itu. Jadi sepatutnya kamu hendaklah merasai bahawa sebenarnya harta ini sepatutnya bukan milik kamu. Ia sepatutnya kamu serahkan kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyebabkan ini, menyebabkan Allah Taala lah yang ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat hari ini, iaitu ayat yang ke-17 yang akan kita baca, iaitu apa? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Yang membunuh orang-orang kafir tu, orang-orang musyrik, penentang-penentang Islam tu yang datang daripada Mekah tu, Abu Jahal dan juga kelompok-kelompok mereka tu, sejumlah 1,000 orang tu, sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, Allah Ta'ala yang membunuh mereka. Allah Ta'ala katakan falam taqtuluhum, Allah Ta'ala kata falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Yang membunuh
orang-orang musyrik tu, orang-orang musuh-musuh kamu tu sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kamu. Macam mana kamu nak bunuh kalau ikutnya lah kan, dengan bilangan kamu dan sebagainya. Sebab tu orang-orang musyrik ni, semasa mereka ni nak bertolak daripada Mekah ni, nak menuju ke, nak lawan dengan tentera Islam lah, mereka kata alah ini macam semut je, mereka pijak je kan. Itulah perasaan mereka kan. Tiba-tiba mereka kena macam ni kan. Kena apa? Mereka kalah dalam peperangan. Satu benda yang sangat-sangat memalukan orang Quraisy kan. Sebab seluruh tanah Arab tahu apa yang berlaku ni, iaitu apa, tentera Quraisy yang sangat-sangat hebat tu, yang tak pernah kalah tu, tiba-tiba kalah oleh tentera Muhammad yang hanya berjumlah 313 orang, yang mana dengan senjatanya sedikit dan sebagainya. Jadi sebab itulah Allah SWT ungkitkan balik, sebutkan kembali kepada orang-orang yang beriman ni, kamu jangan ingat kamu yang membunuh mereka. Allah Ta'ala falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ayat ini walaupunlah kita kata khususlah untuk peperangan Badar, tetapi dia sebenarnya adalah umum juga untuk kita semua yang hidup pada hari ini. Orang-orang yang kita katakan menentang Islam dan sebagainya kan, kadang-kadang akan berlakulah kan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam kan. Jadi orang-orang Islam ni hendaklah merasakan bahawa semua benda yang berlaku, apa yang kita buat ni, kita hanyalah usaha saja. Kita tak mampu sebenarnya untuk memberi efek tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata falam taqtuluhum, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu. Kalau kamu nampak kamu buat sesuatu benda, sebenarnya bukan kamu yang menghasilkan benda tu kan. Allah Ta'ala yang memberikan hasilnya. Walakinallaha qatalahum. Kemudian wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu melemparkan, bukan kamu yang melemparkan, tetapi Allah Ta'ala. Walakinallaha rama, yang melempar. Bukanlah maksud melempar tu kan, tapi Allah Ta'ala yang mengizinkan perkara itu berlaku. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam sirah, iaitu Nabi kita SAW sebelum daripada peperangan Badar ni, Nabi telah mengambil satu genggam pasir dan kemudian melemparkan kepada arah orang kafir kan. Kalau ikutnya, sebelum peperangan, orang kafir itu jauh kan. Dalam peperangan dulu, di antara mereka ni ialah biasanya mereka ni akan berhenti pada tahap boleh sampai panah kan. Maknanya kalau panah tu mereka sampai panah sampai sana, maknanya agak jauh kan. Bukannya dekat, sebab panah ni agak jauh kan. Jadi maknanya kadang-kadang tu, tapi kalau ambil pasir untuk dilemparkan dalam jarak tersebut, tak mungkin sampai. Normally tak mungkin sampai kan. Tapi siapakah yang menyampaikan pasir itu? Pasir itu bila dilemparkan oleh Nabi SAW, maka terkenalah. Siapa yang mengenakan kepada, masuk dalam mata setengah mereka tu, mereka tak nampak dah, ada macam-macam perkara yang berlaku kan. Pasir itu dah sedikit, tiba-tiba orang tu ada 1000, kemudian jauh pula kan. Bagaimana boleh sampai? Itu adalah ayat inilah asalnya, wa ma ramaita iz ramaita, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi sebenarnya Allah Ta'ala lah yang menyampaikan lemparan itu kepada mereka. Ayat ini juga adalah umum walaupun asalnya khusus untuk peristiwa tersebut tetapi ianya umum, iaitu melempar apa? Kalau panah pun melempar juga, kalau menembak pun melempar juga kan. Jadi maknanya Allah, bukan kamu yang menembak, kalau kita katalah dalam zaman moden kan, kamu yang menyampaikan peluru tu kepada orang-orang yang menentang Islam ni, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyampaikan perkara tersebut. Itu Allah Taala nak sebutkan kepada kita supaya kita ni janganlah merasa bahawa yakin dengan apa yang kita buat ni kita kata mesti akan dapat. Tak kan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Allah Taala sebut adalah semua yang berlaku ni adalah sebenarnya Allah Taala nak uji orang-orang yang beriman tu. Iaitu bala'an hasana, dengan bala'an. Bala'an ni bukan bala tapi bala' di sini adalah maknanya pemberian hasana, pemberian yang baik, iaitu harta ghanimah, kata tafsir Jalalain. Jadi maknanya dalam peristiwa ini juga Allah Ta'ala nak uji kamu. Dengan bila kamu dapat harta, macam mana kamu ni? Kamu terlalu ni, kamu timbullah perasaan sesama kamu begini dan begini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan waliyubliyal mu'minin. Apa-apa yang berlaku tu, semua tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala ni maha sami', maha alim. Dia mendengar. Dia tahu apa yang kamu ucapkan. Maknanya akwal kamu, perkataan-perkataan kamu, apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu sebut, Allah Ta'ala tahu. Dia tu sami'. Dan kemudian alim, dia tahu keadaan kamu, ahwal kamu. Ayat yang ke-18. InsyaAllah ayat yang ke-18. Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Allah Ta'ala sebut yang demikian tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang muhin. Muhin tu maknanya mudha'if, yang melemahkan. Mudha'if, kaidi, planning. Al-kafirin, orang-orang kafir. Maknanya plan mereka tu sangat besar, plan mereka sangat hebat kan. Ayat ini juga umum lah kita katakan, iaitu yang berlaku sekarang lah sebagai contoh kan.
Sekarang kan orang kafir, orang menentang Islam, mereka macam-macam plan untuk Islam ni kan. Mereka nak menghancurkan Islam macam-macam lah. Mereka nak buat kepada orang Islam, kepada Islam kita kan. Tetapi Allah SWT sebutkan, siapakah yang boleh melemahkan, tak kiralah persenjataan mereka ke, melemahkan ni kan. Sekali lagi saya sebutkan bahawa kan, kita ingatkan bahawa ini tidaklah bermakna bahawa kita ni kena ambil remeh, ambil tak kisah tak ada apa persediaan dan sebagainya. Tak. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, sebagaimana yang akan kita baca nanti ayatnya kan. Tetapi dalam ayat ini nak mengatakan bahawa kita janganlah rasa takut melampau sehingga kita takut kepada orang-orang non-Muslim ni, ataupun kepada maksud takut kepada musuh-musuh Islam, maksud saya ialah sehingga kita ni melampau-lampau takutnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata zalik wa annallaha muhinu, Allah Taala berkuasa untuk melemahkan planning mereka tu. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata in tastaftihu. Minta maaf itu saya tak berapa betul sikit. Okey, in tastaftihu, Allah Subhanahu Wa Taala kata in tastaftihu. Tastaftihu ni artinya ialah meminta hukuman daripada Allah, meminta keputusan daripada Allah. Dasar daripada fathah buka, tastaftihu maknanya ya Allah beri. Ini ayat ini dikaitkan dengan satu peristiwa, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni sebagai ketua orang-orang daripada Mekah ni, mereka ni on the way tu, dan ada setengah mengatakan semasa mereka ni nak berangkat daripada Mekah ni untuk melawan dengan Nabi ni, untuk menghapuskan Muhammad ni, mereka ni bergayut di kelambu Kaabah, nak menunjukkan apa, bahawa mereka ni percaya kepada Tuhan, dan mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah kan, dengan sebut nama Allah kan. Siapa? Abu Jahal dan juga grup-grup dia ni. Apa yang dia kata? Apa yang mereka kata? Ada dikatakan peristiwa ni semasa di Mekah lagi, mereka minta kepada Allah. Mereka ni yakin, tahu Allah itu Tuhan kan, tetapi mereka ini syirik. Syirik maksudnya Tuhan mereka ni banyak kan, Tuhan yang maha. Jadi Allah tu salah satu daripada Tuhan mereka. Jadi mereka minta kepada Allah. Apa doa mereka? Di antara doa Abu Jahal ialah qala Abu Jahlin, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku-buku sirah. Dia kata ialah Allahumma ayyuna kana aqta' lirrahim. Kata Abu Jahal berdoa ni kan, dikatakan doa ni juga didoakan oleh Abu Jahal pada masa hari nak berperang tu, iaitu malam esok nak berperang tu, dan nampak tentera kan, dan nampak Muhammad ni, jadi dia berdoa pada malam tu. Doa, tengok kan, Abu Jahal berdoa, dia kata apa? Allahumma ayyuna aqta' lirrahim. Ya Allah, dia minta Allahumma dia kata ya Allah, mana-mana di kalangan kami ni, maknanya antara kami tentera musyrik, kami lah, dia tak panggil dia musyrik lah kan iaitu antara kami dan juga mereka tu, Muhammad tu, ayyuna aqta' lirrahim, yang paling memutuskan rahim. Maknanya yang menyebabkan kita orang ni berpecah dan sebagainya, tu nombor satu. Wa atana bima la na'rif, dia kata, dan juga yang membawa datang, yang paling membawa datang satu benda yang kami tak tahu sebelum ni. Apa benda ni pelik-pelik ni? Quran lah maksud dia. Maka fa'ahinhu al-ghudah, dia kata. Jadi fa'ahinhu ni maknanya ialah ahlikhu, maknanya binasakan hari ni, pagi ni. Jadi mana tengok doa tu, doa Abu Jahal tu, iaitu minta pertolongan, minta Allah Ta'ala tunjukkan siapa benar siapa salah hari ni. Yang kalah tu adalah salah. Hari ni tu hari Badar tu. Jadi Allah SWT pun menyebutkan in tastaftihu faqad ja'akumul al-fathu. Kalau kamu dulu sibuk sangat nak minta kan, nak minta keputusan, nak minta siapa betul siapa salah, maka berilah kemenangan. Sekarang ni tengok siapa yang mati, siapa yang kalah sekarang ni. Yang kalah adalah tentera syirik kan. Kamu yang kalah sekarang ni kan, kamu. Jadi kamu kalah maknanya kamu tu tak betul lah. Tu nak tunjukkan kan. Minta maaf kan, suara tak betul sikit. Kemudian Allah Ta'ala kata wa in tastantahu fahuwa khairul lakum. Kalau kamu berhenti, maka itu adalah, Allah Ta'ala kata, lebih baik bagi kamu. Wahai si musyrik, wahai penentang Islam, kalau kamu berhenti, better untuk kamu. Wa in ta'udu, tapi kalau kamu nak balik semula, nak berperang lagi, nak lawan lagi, nak hapuskan Muhammad ni, wa in ta'udu, kalau kamu kembali, na'ud, kami akan kembali semula. Maknanya kami akan tolong balik orang-orang mukmin ni. Walaupun kita tengokkan dalam peperangan, contohnya kan dalam peperangan Uhud, seolah-olahnya macam nampak tu kalah kerana Allah Ta'ala nak ajar kan kepada orang-orang beriman ni beberapa pengajaran lah kan, yang tak dapat diajar melainkan dengan darah, dengan luka, dengan air mata, dengan dan sebagainya. Tapi selepas daripada tu dah tak ada lah. Ahzab, peperangan yang ketiga,
di antara orang Islam dan juga orang yang musyrik Mekah. Dah, itulah kali terakhir dah. Mereka dah kalah lepas itu dan habis Fathu Mekah dah. Nabi SAW telah mengambil Mekah tu, kembalilah menjadi Islam Mekah tu. Jadi Allah SWT kata, wa in ta'udu na'ud, kalau kamu kembali, kami akan kembali balik untuk membantu orang beriman ni dan menghapuskan kamu. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurun. Allah SWT kata, dan tidak langsung akan dapat memberi apa-apa. Tak ada, kalau walaupun fi'atukum jemaah kamu, kumpulan kamu ni syai'an, tak boleh dapat efek apa-apa pun kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau Allah Taala dah bersama dengan orang mukmin, awak nak buat apa lagi semua kan? Walau kasurat, walaupun kamu ni ramai. Kalau kita sekarang kan, walaupun kamu ni hebat, walaupun kamu ni macam-macam lah senjata nuklear dan sebagainya kan, itu yang dapat mereka capai. Kita tak mampu nak capai. Contoh lah kan, kalau banyak macam mana pun, kalau hebat macam mana pun, harta banyak mana pun, Allah SWT kata kamu tak akan dapat. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasar. Lan situ yang lan, Allah SWT gunakan perkataan lan situ, maknanya di hujung sana saya tak sampai di hujung sana tu, lan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat. Langsung tak akan dapat memberi bekas apa-apa kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha ma'al mu'minin, Allah Taala beri penjelasan kan. Allah Taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala takkan bersama dengan orang kafir. Seterusnya, ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-20. Ya ayyuhallazina amanu. Sekarang ni Allah Ta'ala beri peringatan kepada orang beriman. Dalam peperangan, dalam bukan peperangan, kamu mesti apa? Apa mesti kamu buat? Kamu buat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ati'ullah wa rasulahu. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi maknanya kan, dalam peperangan, bukan peperangan pun, mesti kamu ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Janganlah makna suka-suka hati ada benda nak taat, ada benda nak taat. Itu adalah perangai orang munafik kan. Wala tawallau anhu, dan jangan kamu berpaling daripadanya. Anhu situ adalah maknanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini kan wala tawallau anhu, daripada Nabi sallallahu, wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar arahan dia. Arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Macam kita sekarang, kita mendengar kan, kita dapat Islam, maknanya kita dengar kan. Dan kita dah tahu kan, yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang daripada Nabi, Quran, apa yang dan juga apa yang sunnah, maka itulah yang benar yang datang daripada. Jadi kenapa kita nak tolak kan? Wa antum tasma'un, kamu dengar tapi tiba-tiba kamu tak nak taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi satu benda yang sangat-sangat memalukan. Kita dapat Quran, kita mengaku Quran adalah kitab kita kan, tapi kemudian tiba-tiba kita tolak Quran ataupun tidak beramal dengan Quran ataupun tak cuba untuk memahami Quran. Seterusnya Allah SWT kata wala takunu, tengok kan, Allah Taala beri amaran Allah Taala, wala takunu, jangan kamu menjadi seperti kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang qalu sami'na, mereka berkata kami dengar, wa hum la yasma'un, sedangkan mereka ni tak dengar. Dengar tapi tak dengar. Maksudnya apa? Mereka ni mendengar. Mereka ni tunjuk mereka ni mendengar. Dengar. Tahu. Tapi wahum la yasma'un. Tapi sebenarnya tak dengar. Masuk telinga kanan, kalau Melayu cakap kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maknanya tak melekat pun. Dalam tafsiran sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir Jalalain, dia menggunakan perkataan, dia kata la sama' tadabbur wala ta'az wala itti'az, iaitu dia dengar tapi dia tak ambil pengajaran, dia tak tadabbur. Jadi kita membuat sesi kita kan pada kali ini ialah sesi tadabbur, iaitu sesi untuk kita faham kan. Jadi tafsir jalan lain disebutkan bahawa perkataan tadabbur tu, sepatutnya orang-orang yang beriman ni bila dengar Quran, dia mesti tadabbur juga, dia mesti mengambil pengajaran, mesti faham dan juga mengambil pengajaran. Jadi kalau orang tak faham, macam mana nak ambil tadabbur? Jadi oleh kerana itulah maka kita jangan jadi, Allah Ta'ala kata wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Itulah perangai dan juga sifat orang munafik, mendengar tapi sebenarnya tak dengar, iaitu mendengar tapi tak ambil pengajaran daripada apa yang dia dengar tu, sama macam tak dengar. Kemudian Allah Ta'ala kata inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul lazina la ya'qilun. Allah Ta'ala kata syarrad dawab. Ad-dawab ni maknanya ialah satu benda yang merayap katakan atas muka bumi ni. Ad-dawab tak kiralah kan, dia sebenarnya kan manusia pun kalau ikutnya ad-dawab, iaitu yang melata, haiwan ke, sama ada benda serangga ke, sama ada burung ke, semua apa-apa saja yang ada atas muka bumi ni. Jadi Allah SWT kata sesungguhnya seburuk-buruk sejahat-jahat yang melata, yang merayap, yang ada di atas muka bumi ni, indallah, ialah orang-orang yang ataupun
benda yang bersifat as-summu al-bukmu. As-summu maknanya ialah yang tuli. Al-bukmu maknanya yang bisu. Apa maksud yang bisu, yang tuli? Ulama kata dalam tafsir, dia kata as-summu ialah orang yang mendengar tapi tak ambil pengajaran daripada kebenaran tu. Maknanya dia dengar saja kan. Dia dengar. Dia bukan tuli, tapi mereka ni sama seperti orang tuli. Itulah jadi Allah SWT kata orang yang mendengar saja tapi tak ambil pengajaran daripada, tak mengikut kebenaran, tak mengikut la ittiba'al haq. Jadi dia kata orang tu sebenarnya orang yang tuli. Dan kemudian yang keduanya al-bukmu, iaitu orang yang bisu. Nabi Allah SWT kata seburuk-buruk orang ialah orang-orang yang bisu. Orang yang tuli, orang yang bisu. Apa yang maksud orang yang bisu? Ialah orang bisu tu dalam tafsir kata ialah orang-orang yang tidak memperkatakan kebenaran. Maksudnya satu benda yang betul tapi dia tak ceritakan, ataupun satu benda yang betul dia tahu tapi dia tak ceritakan kepada orang, ataupun dia tak sampaikan kepada orang. Dia tahu bahawa Islam tu betul tapi dia tak sampaikan kepada Islam, kepada orang ramai bahawa Islam tu betul. Jadi perasaan sifat begitu dinamakan sebagai al-bukmu. Jadi as-summu al-bukmu, Allah Ta'ala kata itu adalah seburuk-buruk asyarrad dawab. Kemudian allazina la ya'qilun, Allah Ta'ala kata iaitu orang-orang yang mereka ni tidak berakal. Tengok kan, tidak berakal. Jadi bukan binatang, bukan masalah binatang. Binatang ni tak ada taklif, binatang ni tak ada tanggungjawab. Yang bertanggungjawabnya ialah manusia dan juga jin. Yang diambil kira dosa dan juga pahala ialah manusia dan juga jin. Jadi kedua-dua mereka inilah yang dimaksudkan di sini. Kita ni ialah orang melata di atas muka bumi, tapi kalau kita ni tak ambil pengajaran daripada Al-Quran, tak ikut kebenaran, dan kemudian tu selepas tu tidak memperkatakan kebenaran itu, maka kita takut kita ni termasuk dalam syarrah, iaitu seburuk-buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Seterusnya ialah kita akan tengok iaitu ayat yang ke-23 insya-Allah kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Allah sebut kalaulah Allah Ta'ala tahu kebaikan pada mereka ni, secara Allah Ta'ala akan memperdengarkan kepada mereka, iaitu mendengar dan mengambil pengajaran. Tapi Allah Ta'ala kata walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun. Allah Ta'ala tahu kan, kalau mereka dengar pun nescaya mereka ni latawallaw, mereka ni berpaling, mereka tak terima kebenaran tu pun. Jadi maknanya seolah-olah macam beri kepada mereka pun. Sebab itulah Allah SWT telah meminta Nabi SAW berhijrahlah ke Madinah. Sebab apa? Orang Mekah ni dah 13 tahun dah kita ceritakan kepada dia tentang kebenaran, mereka tak terima. Bukannya sekadar tak terima, bahkan membuat satu tekanan lagi kan, boikot Nabi 3 tahun kan, dan sebagainya kan, buat perkara-perkara yang huduh kepada Nabi SAW. Tawallau, mereka ni berpaling. Wahum mu'ridun daripada an qawlihi, daripada kata-kata Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Seterusnya, ayat seterusnya itu ayat yang ke-24 insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala berkata wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Hendaklah kamu menyahut seruan. Istajibu maknanya ialah sahut seruan panggilan. Jadi kalau Nabi panggil kita, Allah panggil kita, Rasul panggil kita, istajibu lillah, terhadap Allah dan juga terhadap Rasul. Maknanya Allah Ta'ala memanggil kita. Jadi sepatutnya kita panggil, kita sahut. Ya, sepatutnya kata macam itulah kan kalau orang panggil kita kan. Tapi Allah SWT sebut sini, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah, seruan Rasul, iza da'akum, apabila dia, iaitu Rasul tu, memanggil kamu kepada sesuatu benda yang yuhyikum, yang menghidupkan kamu sini yuhyikum. Kenapa disebut yuhyikum? Apa yang yuhyikum, yang menghidupkan kamu? Iaitu agama. Jadi ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa yang diajak oleh Nabi SAW ialah agama, bukan mengajak kepada oksigen, menghidupkan kamu oksigen kan, tak kan? Tapi agama itulah yang paling tinggi, sebab agama itulah yang menghidupkan manusia. Kalau manusia itu tak ada agama, itu manusia itulah macam mati, tak ada guna kan. Sebab apa? Hidup tanpa agama, jadi macam matilah. Walaupun bernafas, walaupun bergerak ke sana kemari, tetapi dia tidak yuhyi, tidak ada hayah padanya, tidak ada kehidupan padanya. Kehidupan sebenar ialah apabila orang itu ada agama. Jadi oleh kerana itulah, maka marilah insya-Allah kan kita sama-sama menyahut panggilan Nabi SAW apabila baginda mengajak kepada Islam, kerana Islam itulah yang menghidupkan kita sebenarnya, hidup yang abadi. Selepas daripada ini pun kita akan mati lah. Kita bergantung kepada Islam, bukan bergantung kepada harta, bukan bergantung kepada kebesaran, bukan bergantung kepada pangkat, bukan bergantung kepada ramainya pengikut dan sebagainya. No kan, tak ada kan. Yang menghidupkan kita even di atas dunia ni dan juga di akhirat pastinya ialah agama kan. Sebab itulah dia kata itulah yuhyikum, yang menghidupkan kamu, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan seterusnya Allah Ta'ala sebut. Tengok kan, Allah Ta'ala, ayat ni dahsyat sikit kan. Yahulu, maknanya yahulu itulah maknanya yang memisahkan.
Satu benda yang memisahkan di antara satu dan lain, satu benda yang lain. Jadi dalam ayat ni wa'lamu, Allah SWT sebutkan wa'lamu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu yahulu, iaitu seolah-olahnya kita kata, iaitu yang berada di antara saya sebut dulu, lepas ni kita akan tu, iaitu berada di antara kamu dan hati kamu, bainal mar'i wa qalbihi, di antara kamu dan hati kamu. Kita dan hati kita berapa jauh jaraknya? Tak ada jarak kan? Berapa second? Tak ada second, 0.00 second. Semua benda yang terdetik pada hati kita, kita tahu kan. Tapi dia kata ke sini Allah Subhanahu Wa Taala yahulu, Allah itu berada, bukan berada di situ, bukan bertempat tapi maksudnya, tetapi makna Allah Taala tahu apa yang kamu terlintas sebelum kamu tahu. Allah Taala dah tahu apa yang terlintas dalam hati kamu, apa yang kamu nak beritahu kepada hati kamu, Allah Taala dah tahu dah sebelum daripada hati kamu tahu apa yang kamu nak beritahu. Jadi maknanya sini ialah kamu tak terlepas apa-apa saja yang di antara kamu dan hati kamu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi kalau macam tu, maka macam mana kita nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Allah Taala kata wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan seterusnya ialah dan kepadanya lah, kepada Allah lah kamu akan kembali. Ayat yang terakhir di dalam muka surat ini pada hari ini ialah ayat 25 daripada surah Al-Anfal, iaitu Allah Taala kata wattaqu fitnatan, dan hendaklah kamu takut kepada satu fitnah. Fitnah apa sini? Iaitu fitnah maknanya azab. Maknanya sini fitnah sini maknanya al-azab. Hendaklah kamu takut kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la tusibannal ladzina zalamu, yang tidak menimpa, azab itu tidak menimpa orang-orang yang zalim, minkum khassah, daripada kamu sahaja. Maknanya Allah Taala ni bila menurunkan azab kepada orang-orang manusia ni kan, maka dia bukan hanya terkena kepada orang-orang yang zalim sahaja. Orang zalim maknanya orang jahat, orang melampau dan sebagainya kan. Bukan hanya kepada mereka saja akan terkena azab tu, tapi azab tu akan terkena kepada semua sekali. Kenapa? Ulama kata kerana ayat ini adalah dipanggil al-iqab al-jama'i, al-iqab al-jama'i. Maksudnya ialah pembalasan daripada Allah, hukuman daripada Allah terhadap kesemua sekali. Kesemua siapa? Kesemua orang yang hidup di situ. Kenapa? Kerana kesalahan mereka yang ada yang baik, kerana tidak amal ma'ruf nahi munkar, kerana tidak menghalang keburukan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jadi oleh kerana itulah, kalau dalam satu masyarakat ada yang baik dan juga ada yang tak baik, tetapi yang baik ini tidak menghalang ataupun tak bercakap ataupun tak memperkatakan kejahatan, menegur kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengira bahawa mereka ini adalah sama saja. Jadi oleh kerana itulah, untuk kita ni, supaya kita ni dapat perbezaan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni kan orang-orang yang berbeza daripada orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, ialah dengan cara kita ini mestilah menegur, dengan cara melakukan perbuatan yang boleh menghalang, apa-apa saja yang boleh menghalang dengan keadaan kita kan, sama ada dengan hati ke, sama ada dengan perbuatan ke, sama ada dengan kata-kata. Kalau kita tak buat macam tu, maka kita ni kita takuti akan termasuklah dalam ayat ini, iaitu wattaqu, hendaklah kamu takut kepada azab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kepada, bukan hanya kepada orang zalim, tetapi juga kepada orang-orang yang kelihatan tidak zalim ataupun kelihatan baik, kelihatan tidak ada masalah, tetapi sebenarnya ada juga sebenarnya mereka ni adalah bermasalah. Kenapa? Tidak menegur, tidak amal ma'ruf nahi munkar, tidak melaksanakan kebaikan yang dituntut daripada mereka, iaitu menegur orang-orang yang melakukan kejahatan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan hendaklah kita tahulah kata, jangan rasa bahawa apabila Allah SWT sebut al-iqab, azab dan sebagainya, tak ada apa-apa kan. Allah Ta'ala sebut sini, beri amaran kan, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu iqabnya, balasannya adalah sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat hebat kan. Lebih besar daripada segala-gala apa yang ada di atas yang kita boleh jangkakan. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT akan memelihara kita, insya-Allah, menjadikan kita orang-orang yang akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat kita, yang tidak terlepas daripada kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya kan. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada kita untuk bersama-sama terus insya-Allah untuk memahami Al-Quran. Surah Al-Anfal insya-Allah akan datang, kita akan berjumpa lagi insya-Allah, iaitu di muka surat yang ke-180 pada sesi akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.